A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man syadda finnar. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat sama-sama kita datang untuk mempelajari ajaran Islam yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat dihidayah dan taufik oleh Allah, boleh kita beramal sebagai amal saleh yang dapat dihitung, dikira oleh Allah SWT sebagai amalan yang baik, dibalas baik daripada Allah SWT. Dengan sebab kita usaha dapat ajaran daripada Allah SWT dan juga Rasulullah SAW. Maka dengan kita belajar pada dahulu ni berkenaan dengan al-buka inda tilawatil Quran. Satu pembicaraan yang berkenaan dengan menangis ketika kita baca Al-Quran Al-Karim dan mengingati akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Quran ini kalamullah. Bila kita ingat pada Allah, kita baca Quran, kita baca kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat risau ataupun rasa ingat kepada Allah SWT dengan fafadat ainat, mengeluarkan air mata. Sebab kita saat itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibalas oleh Allah. Dalam kubur pun Tuhan kita jadi saing dengan Quran. Dan juga di padang mahsyar kita dapat duduk di bilik-bilik VIP yang Tuhan sedia khas kepada orang yang baca Quran, ingat pada Allah, kemudian dia mengalirkan air mata. Ini satu perkara yang tak dapat tidak kita dapat dengan tidak usaha. Sebab tu usaha kita diingat pada Allah, dan juga usaha kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Tuhan taufik dan hidayah lah di kita ni masa lemah lembut dalam ketika kita baca Quran, kita ingat pada Allah SWT. Sebagai sambungnya hak menglepas itu, semakin juga Inna Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu qad kataba ila rajulin sami'annahu yashrabul khamr. Kataba ilaih. Umar ni satu ketika dia dengar riwayat kata seorang lelaki ni duduk minum arak. Umar ni dia dengar riwayat dia masa di khalifah. Dia kata ada hamba dia duduk minum arak. Maka Umar pun tulis satu risalah terkemai, surat kirim kepada orang duduk minum arak saat itu. Dia kata lah sebab Umar ni satu orang khalifah yang maha adil. Dia suka mencegah
benda kemungkar, dan suka menolong al-birra wat taqwa. Ta'awanu al-birri wat taqwa, tolong orang buat baik dan tolong supaya manusia menjadi orang yang bertakwa, takut, kerencai kepada Allah. Dan dia saat itu tak tolong, tak bantu sama sekali. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Orang buat dosa dia tak tolong. Dan orang perseteruan di atas muka bumi dia tak tolong juga. Dia tolong untuk buat baik. Susah ya. Umat tu daripada dia tolong bersedia. Maka dengan tu umat dengar orang duduk orang yang atas si fulan ni, orang seseorang duduk minum arak, maka dia tulis satu risalah, satu pucuk surat min Umar bin Khattab, daripada Umar bin Khattab ila fulanin bin fulan, kepada seorang lelaki itu. Umar kata fasalamun alaika, maka sejahtera ke atas kamu. Itu dia surat pada orang minarak tu, kata selamat kamu. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha illahu. Sungguhnya aku memuji, puji akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada Tuhan kecuali dia, Allah yang dapat ghafirudz dzamb, Tuhan yang dapat mengampunkan dosa seseorang hamba, wa qabilut taub, dan Allah yang mengembalikan, yang terima, qabil, terima, duduk sambut, terima, maknanya atau orang nak kembali klik pada jalan Allah. Tuhan ni tunggu nak ampun dosa. Ghafirudz dzamb ni mari dengan fa'il amma, fa'il man isim fa'il dia panggil. Tawazai fa'ilun ni. Ya tu sama-sama duduk ampun dosa hamba dia. Bukanlah ampun lepas dah berhenti, tak lah, sama-sama. Atas nak ayat katanya ghafirudz dzamb ni senantiasa. Mana fa'il ni buat semua. Seolah panggil duduk terima, nanti nak ampun dosa hamba. Wa qabilut taub, dan duduk sambut, terima. Terima atau orang kembali kepada Allah. Taubat ni mana kita jauh pusing kelik daripada kita duduk langgar buat benda tak malak ni, paling kelik buat benda malak. Tu panggil taub. Maka Allah ni duduk nak terima, nak sambut, tonrak, orang nak kelap Tuhan. Allah ni mana duduk tonrak sentiasa, tonrak you sembah sembrak putih cak kelap Tuhan. Hai apai sembah sembrak putih tongkan. Kuam apa ya tu? Maknanya ni sifat Allah SWT. Duduk nanti nak terima, duduk nanti nak ampun dosa, nanti nak sambut terima, nak kembali klik pada Allah. Ayat di kata tu klik pada Allah, nanti masalah. Apa kepada bangi bunuh orang 99 orang 100 orang, ceritalah dia tu. Tuhan nak terima lagi, Tuhan pun gerasa dia. Tuhan nanti nak tangkap dia, terima dia lagi. Kalau dia nak kembali klik pada Allah. Kalau dosa tak banyak tu biasalah. Kalau kita klik pada Allah. Dan lagi syadidul iqab, bersangat terbalas Tuhan. Mana kalau kita seklik kembali klik pada Tuhan, serah diri pada Tuhan ni, Tuhan balas pada kau. Dia Tuhan turun bala dia tu. Tak ada dia nak boleh tahan lah. Tak kuasa orang nak tahan, tak kuasa orang nak ubah, tak kuasa orang nak lari lepas daripada bala tu. Mari dia pun tak kira. Itu nak ayat katanya Allah SWT ni bersangat dari segi benda di atas manusia yang buat salah. Kalau tak saya kembali kepada jalan Allah, kalau saya minta ampun pada Allah. Waqad hadarni uqubatahu, sesungguhnya beri peringatan akan daku saat itu. Uqubatahu, akan hujung jatuhnya, balasnya orang buat tak malam. Patut wa wa'adani ayyaghfirli, dia kata Tuhan ni
Sesungguhnya keingatan pada aku ni nak turun bala dan azab bila aku tidak kembali kepada Allah. Dan Tuhan janji pada aku bahawa ayaghfirli, bahawasan ampun pada dosaku kalau aku kelak pada Tuhan. Kalau aku minta ampun pada Tuhan, terjanji nak ampun dosa. Dia ni orang yang menagak ni saat itu. Falam yazal yuraddiduha ala nafsihi. Duduk baca semua surah itu, surah Umawi dia. Baca. Nah, baca tu summa baka wa naza'a mimma kana fihi min syurbil khamr. Kemudian dia pun menangis. Menangis tu dia cabut diri dia, berhenti diri dia, nazak, berhenti diri dia daripada minum agak. Tinggal. Seorang ni, saya tanya orang ada Tuhan nak taufik yang hidayah pada dia ni. Nak minum agak setara tu mabuk. Jadi orang mabuk lah minum agak. Tidak aseptik. Masa tu tidak aseptik agak ni teruk. Dia minum agak, minum sungguh. Orang Arab ni. Bila Umar surat dia belah tu, dengan siapa dia waksa diri dia ni salah dan Tuhan ni nak terima. Kalau Tuhan ditolak dia orang ni bila dia buat salah ni, kalau kita pergi kata teruk pada dia misalnya, kita komwit dia, dia kata teruk, dia rasa kecewa, rasa tak ada harapan, putus rahmat, rasa tak ada harapan nak kelak kembali, rasa tak ada harapan kata dia ni nak baik dengan dia kelak. Dia malah tu okay. Bila orang keluar pada dia, dia rasa sejuk hati dia. Sebab tu Tuhan keluar sama pada hamba. Hamba salah setara mana pun, malah dosa penuh langit, penuh bumi sekalipun, bila nak kelak disari Tuhan, Tuhan terima. Tuhan terima, waktu Tuhan qabil taub. Tunggu-tunggu nak tanrap terima semua orang nak kelak pada Tuhan. Orang dah buat dosa ni sepanjang lagi jauh pada Tuhan lah. Seolah lagi tak berdali pada Tuhan, tak kira dengan Tuhan. Orang berani buat dosa ni, mana orang tak malu Tuhan lah. Masa tak malu Tuhan, masa tak ada hormat pada Tuhan, masa tidak kira cara dengan Tuhan, ikut dia lah. Lagi aku nak buat, ikut dia lah, nak murid aku nak buat. Ikut dia, Tuhan tak suka, Tuhan lari apa aku nak buat. Mana dia hanalai lah dia tu, dia rakun untuk Allah, hanalai lah dia. Wasa pengatuhan tu ada unit syaitan kau. Pengatuhan ni tak kena dengan dia wasa itu. Dia tak malu ke apa pada Tuhan. Tuhan buat dosa. Tapi satu hari bila dia mikir kata dia salah dengan Tuhan, dia nak kelak cari Tuhan semula pun tak. Kelak tua pesu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tonrap dia diam di. Tu Tuhan. Sebab Tuhan ada sifat rahmat, sifat rahim, rahmat kasih belah kepada manusia. Tuhan nyayang kepada manusia. Sebagai anak cucu Nabi Adam ni, sebagai hamba dia, Tuhan buat Nabi Adam. Bila Tuhan lepas turun Adam dan Hawa ke dunia ni, banyak temu dengan benda-benda ukara yang banyak. Nabi siapa klik dari rumah dia semula tu, dia heret dia setel tengah jalan, banyak mana turun neraka. Sebab tu Tuhan kesian pada anak Adam ni. Yang anak Adam dengan jin tu ada uji cuba, lain tak ada. Mata-mata semua Tuhan buat gitu ke. Langit bumi pun buat gitu ke. Malaikat pun Tuhan buat untuk jadi hamba dia, untuk jadi janaki dia yang taat patuh pada Allah. Tak sadar kau malaikat. Tuhan tak ada uji pada dia. Tak ada kena kita sok ke apa. Pak lain semua tak ada pergi sok saya apa. Anak sok manusia dengan jin ya. Sok lepas masuk syurga, sok tak lepas masuk neraka. Dua tu. Orang kena sok dalam dunia ni. Dua kumpulan manusia ni. Lepas tu kita, bila kita nak lari tak lepas, kita duduk dalam kumpulan manusia. Bila kita lari tak lepas, lama kena masuk sok. Nak tak sel kena masuk sok. Kalau kita lari pada sok, kita boleh juga jatuh. Tak lepas. Kita ni sepuluh terpaksa dah. Kena masuk lebih lesak ni. Kalau saya masuk lebih lesak misalnya, dia kena duduk lebih lesak. Kalau misalnya saya menulis pun tidur, lebih lesak dia kena duduk. Lepas tak saya buat hamna malak, orang yang tak malak, nyata semata dah.
Kalau nama tu kena dalam mana kena usaha tulis nama molek dalam pesa kita, dalam ujian kita. Nah, dalam bilik sat. Pak tu, dia ni bila dia umar tu surat dia belah tu dia tu ya dalam nama ya. Nah, sebab tu Aisyah radhiyallahu anha dia pernah lalu sekali. Nah, dia lalu di atas Qasim. Qasim ni tu baca ayat famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nah, dia baca ayat ni tak tahu apa kali dia baca ayat ni. Baca waktu raddiduha dia baca ulang-ulang, wa tabki dan dia teriak, wa tad'un dia berdoa. Berulang-ulang. Lalu dapat Qasim baca ayat ni. Nah, baca ayat ni. Dia pun berulang-ulang ayat ni. Lepas tu dia teriak, dia doa kepada Allah. Ayat ni makna dianya famanallahu alaina. Maka Allah memberi atau mengurniakan kami rahmat dan taufik. Tuhawi mana. Maknanya wi rahmat dan juga taufik daripada Allah SWT. Wa waqana, serta pelihara kami juga ada bersama daripada azab neraka. Dia baca ayat ni, ya Allah, Tuhan lah yang boleh beri pada kami rahmat dan taufik. Tuhan boleh beri pada kami, biar dia reti, biar dia belajar, puasa nak mengaji, puasa nak reti agama, puasa nak beramal kerana Allah. Tu Tuhan boleh rahmat dah kita. Kalau Tuhan tak beri rahmat tu ke, lagi jauh kita dengan Tuhan. Mengaji pun tak sih, beramal pun tak sih. Dia tak ada mengaji, tak ada beramal, masuk syurga je lah mana? Tak yalah masuk syurga. Sebab orang masuk syurga ni kena mengaji dan beramal, baru dia boleh dapat syurga Allah SWT. Dia tak beri syurga Tuhan dengan free. Tuhan beri syurga saat itu Tuhan beli. Beli amalan kita dengan syurga, beli ilmu dan amal kita dengan syurga. Kalau kita tidak mengaji, amal tak tahu, Tuhan tak beli ke? Sebab amalan kita punah. Tuhan nak apa? Nak punah amalan. Orang buat mengacara kursi, tak ada belajar apa. Mengaji maknanya buat lepas kita. Tak ada dengan mengaji, tak ada dengan tahu buat kursi, ikut ramuk yang nak buat misalnya. Kita tak beli lah tu. Kita ambil satu karo, tengok orang buat perani, buat molek. Sebab dia mengaji, dia gapo, dia reti buat, dia comel, dia gapo, kita masa nak beli lah. Itu kita manusia, apa Tuhan tak nak kira lah. Tuhan beri belakang, beri segala-gala pada kita. Semua Tuhan beri belakang. Semua alat-alat Tuhan beri. Semua peramal Tuhan beri. Segala Tuhan beri. Tapi Tuhan nak beri kita buat, beri dia molek, Tuhan nak beli kelik. Itu lah. Orang kerja ada duit, misalnya duit pada orang lah. Ambil lah, duit ngok peramal 500 ribu misalnya. Lepas muat satu rongan lah lu. Buat palit bagian malak, tak apa, muat nak malak, aku nak beli kelik. Aku nak beli kelik lah tu. Peramal dia duit kita. Besok kita buat, beli kelik kita, duit kita pada. Tu, Tuhan pada tu. Yang duit pada kita segala-gala. Bila duit pada kita ni, so kita buat malak. Nak beli kelik, beli dengan syurga, bukan beli dengan makanan. Kalau kita buat tak malak, kita tak beli. Sebab tu, ini rahmat dan taufik kepada Allah SWT. Jadi, kita wasa nak buat menang malak. Lepas tu, Tuhan boleh pera kita sana pada azab neraka. Orang lain tak boleh. Marilah sedekah mana, marilah rebes tak mana pun, nak lepas kita pada neraka tak boleh. Tuhan satu saja nak lepas kita daripada neraka. Sebab tu, boleh baca ayat ni, kita tak dikit lah. Kita lalah mana kena kembali klik pada Allah. Lalah mana kita kena dekat dengan Tuhan. Tak boleh kita jauh dengan Tuhan. Lalah mana kita kena buat bercara dengan Allah. Tak boleh kita tahu Tuhan. Tak boleh pada Tuhan, tak boleh. Tuhanความสำคัญกับ Allah SWT. Bukan kitaให้ความสำคัญpada yang lain, pada Tuhan tak adaให้ความสำคัญtak boleh. Dia teriak dengan ayat ni. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, tatkala dia baca waja'at sakratul maut
nabil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Baca ayat ini, dia saat itu baca dengan teratil, dengan lambat dia baca. Baca banyak menangis baca ayat ini. Waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Baca ayat semua ni baca ayat di banyak tu. Nah, banyak itu ayat ni mana dia ni? Waja'at sakratul maut. Dan nah apabila sapa aja seseorang itu, nah sapa aja seorang manusia ni kira-kira sapa kiu dia ni, ja'at sakratul maut, datanglah. Nah sakratul maut ni iaitu sakra ni supaya panggil hampir nak mati, mabuk dalam keadaan nak mati, pening nak mati. Nah itu sakratul maut bil haqqi, bawa kebenaran datang. Nah bawa kebenaran bil haqqi, mana yang telah dijanjikan. Nah Tuhan janji dengan kita. Tadi kata kepada orang yang mengingkari sebelum tu, nah dia kata belah mana. Nah Tuhan janji kalau satu hari ini kamu akan bertemu dengan benda ni. Nah, bila sakratul maut mari ni, dia nampak dia keyakinan dia. Dia nampak dia, tapi masa tu dia tak boleh nak apa dah. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dia kata inilah perkara yang engkau selalu nak mengelak diri daripadanya. Mundur lagi hak ni dah. Dia manusia ni semua ni duduk tahidu belakang. Haidah, tahidu. Manduk lagi. Elah lagi daripada mati. Ada pian nak pada mati. Manusia dalam dunia ni pakak takut mati bakal. Tak ada orang tak takut mati. Nah, pakak takut mati belakang. Kecuali orang yang nampak akhirat dengan nyata tu. Nampak umuh dia tu dengan cerak nyata. Dia ada syurga. Umuh dia molek di akhirat ni, baru dia wasa katanya. Nah, kelik rumah betapa, Tuhan nak duduk sini betapa, kelik rumah dia betapa. Nah, maknanya ayat kata, bila orang panggil orang nampak umum akhirat tu saja, dia wasan kelik rumah dia. Supaya kita duduk kerja lagi luar lah. Duduk negeri mana-mana pun kita ada harta banyak di rumah. Ada rumah molek di rumah. Ada warah ramai di rumah. Ada keamanan, kesenangan rumah kita lebih teruk pada tempat kita duduk. Kita dah bayar semua, dah perasa semua rumah kita tu. Nah waktu tu nanti hari nak kelik ya. Orang kata kelik tak apa dia. Sebab dia ada tempat molek dah. Tapi orang tidak yakin kata akhirat esok ni ada tempat molek sedia untuk dia. Dia dapat kesenangan di akhirat ni. Tak saya mati. Hari ni nak sesak tak saya mati. Tak saya mati. Nak masa nak duduk kat dunia ni. Tapi Tuhan janji dah dengan kita kata satu hari kita akan kelik kepada Allah SWT dengan kita duduk tunggu nanti di alam barzah. Itu dalam kubur sebelum nak pergi pada akhirat. Ini satu perjanjian daripada Allah SWT. Bila dekat nak mati, Tuhan bawa perjanjian ini mari. Ni dah kamu duduk eka dulu, kamu tak percaya dulu, kamu rasa tak yakin kata nak mati. Hari ini temulah dengan kamu. Kebenaran hari ni jelas. Itu nak ayat kata je. Ayat ni mari tu. Nah, Abdullah bin Abbas ni tu tidak semua. Nah, baca ayat ni. Wahada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Umar pula ma yaqra'u qaul Allah azza wa jalla wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah illa kana yabki. Itu dia. Abdullah bin Umar ni, Abdullah bin Umar, Allah anak Umar. Ya. Baik baca ayat ni dia tidak sombong dia. Ayat ni makna dia in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kamu zahir, hak benda kamu buat, ada diri kamu zahir kat orang. Orang tengok, orang nampak. Kamu tukhfuhu ataupun tak zahir pada ilmu asal dia.
Orang tak payah tahu. Buat hak benda orang tahu pun baik, orang tak tahu pun baik. Semua saat itu yuhasibkum bihillah. Tuhan hitung belakang, ambil kira belakang. Mungkin kata ada saksi orang nampak ya, ada saksi yang buat ni, atau awak kira manusia ya, kiranya tu ya. Kira ada laktan, hak manusia boleh ambil gambar, boleh ada lesen, ada ikasan, menunjuk kata dia ni orang buat kerja gini-gini. Nah, kalau misalnya mai kerja ada scan you, nah lain scan kata kita mai kerja. Ada pesan nama kata kita mai kerja. Atau orang nampak tengok atau kita ni mai kerja. Weh dia ni hari ni. Tu barulah orang buat kiranya kita. Orang beri gaji kita atau manusia. Tapi Tuhan ni tak. Sama ada benda tu orang manusia nampak membuat musmaya jamaah dengan orang ramai-ramai, mungkin buat benda baik dengan orang ramai-ramai, mungkin tolong orang pakat nampak belakang apa semua saat itu. Tu yang kita kira kepada tu. Hak muat sorang tak nak payah tahu buat dalam umur. Sedekah tangan kanan kiri tak tahu. Tak nak payah tahu sahabat mu sorang tahu. Semaya malam mu sorang tahu. Baca Quran sorang mu sorang tahu. Zikir banyak mana mu sorang tahu. Orang lain tak nak payah tahu. Ni pun Tuhan buat kira juga. Ni Tuhan sebab Tuhan tahu belakang. Mereka ada saksi dia mu tak nampak saksi. Sama ada mu nampak hak esek payan laktan saksi, ataupun hak jenis mu tak nampak payan laktan saksi pun Tuhan buat hitung kira belakang. Dari akhirat esok. Tak ada saja tak sia-sia kerja agama. Tak kira kita buat apa orang buat sorang pun kita buat semata kerja kita tak kira. Ada orang apa kita buat. Tak tahu orang apa kita buat. Sebab tu hitung belakang, tak kira belakang. Dia baca ayat ni tu ya sama Abdullah bin Umar. Kemudian Nafi'. Nafi' Maula Ibn Umar ni dia baca ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dia baca ayat ni. Dia teriak juga. Nafi' ni. Mana dia ni? Alam ya'ni lilladzina amanu. Belum siapa kah lagi masanya bagi orang-orang beriman. Tak siapa masa lagi ke orang beriman ni. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tak siapa lagi ke masa dia orang beriman untuk nak khusyuk hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah, serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Tak masa lagi kena mengatakan kamu beriman. Tak masa lagi kena nak beri hatimu ni khusyuk bila dengar Quran. Nak beri kamu saat itu patuh taat kepada kebenaran daripada Quran atau hewat turun pada kamu saat itu, kepada kebenaran Quran. Tak masa lagi kamu nak hidup belajar, hidup reti, hidup khusyuk, hidup beramal dengan Quran. Ni maknanya insya-Allah akan kita banyak kekurangan. Tuhan turun Quran pada kita lama mari dah. 1400 tahun lebih dah. Tapi kita beriman apa lama dah. Tapi wadang, wad asih, wadak reti. Sepon tak masa nak hidup kira dengan Quran. Tak masa lagi khusyuk. Sepon dengan tu. Tuhan soal pada kita. Tak masa lagi kan? Memang sama masa lama dah tapi kita tak buat. Kemudian al-muhim di atas sahabat saat itu teriak. Berbilang ni banyak di antara mereka. Mereka ada orang nyakit hocai, gebah dalam semaya mati lama. Kerana sahabat dia cok dah nak lama sebab dengan kalam Allah ni sebab dia reti. Dia reti. Saya reti tu mari mereka dengan cara orang panggil sekaligus ni cok boleh hari. Takut. Kelajak takut dia cok boleh hari. Cok mati. Dalam semaya banyak mati dalam semaya. Kerana sahabat Nabi dan sebagainya. Kalau begitu izan
menangis dan buka saat itu yang datang bagi para nabi kita dan juga sahabat dan juga tabi'in. Nah, adalah Umar bin Aziz ni. Umar bin Aziz ni khalifah dalam Bani Amawiyah, orang paling adil dalam Amawiyah. Nah, satu ketika dia baca kalamullah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, surah Al-Qari'ah tu. Maknanya dia baca ayat ni, kata yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu, hari kiamat ni, manusia ni supekatu tu babu, pakat tu babu, supekatu tu babu dah banyak ramah menayeh pengatadok. Nah, dunia dah cabut rai gedut tenaga kuat tu al-ard. Nah, kekuatan bumi saat itu dah cabut, tak ada sabut. Lain karena kekuatan bumi itu ada rai gendut hak bumi tu lop ada. Nah, dia ada rai gendut sekadar tu hawi dia lah. Mana kalau dia pergi lepas pada rai gendut hak dunia saat itu, lepas lagi bumi tak serang turun kan. Tapi kalau geduk kawasan hak tu hawi tenaga pada bumi boleh dia serang tu, naik dia serang turun, naik dia serang turun, sebab kita boleh jalan. Berat atas kita ni boleh jalan. Tu hewan semadun di kita ni. Nah, batu di kita ni we pada dengan redunduk hak dunia tu boleh jalan atas dunia. Kabur ni hewan terubah sebab dia tak ada berat dia waktu dengan bumi. Sebab dia nak tu bumi tak boleh mana dia terbagi waktu tu bagi kat itu kabur. Tapi manusia ni pada dengan bumi. Tapi manusia tak pada dengan bulan. Batu orang naik bola ni kena berat berapa kali ganda dengan kita duduk dunia ni. Dia kena pakai dia pasti berat. Nah, berkali-kali ganda kita jalan dunia. Kasut dia kena pakai kasut besi hak berat. Baju nak pakai baju besi hak berat. Kepala dia kena bertopi hak berat. Baru dia boleh jalan. Tu pun jalan tu kena duk jatuh dari jauh lagi. Nak jalan seputar dunia ni tak boleh. Sebab tenaga bulan tak sama dengan tenaga bumi atau hewi ke dia. Ya, sebab dia jalan tak super. Kalau naik pasien kita ni duk tahan harap panggil bulan tu, dengan terbaik sebab kabur tu. Dia nak pergi tak boleh kita. Sebab dia ingin pula. Tak ada yang ngaran dia nak pergi. Dia ingin kalau kita naik tu dah. Nah, tak boleh. Tapi kalau kita tahunya pada dah kita, sebab kita tu hewi duduk tahunya, tak ada duduk tak boleh. Nah, tu hewi kita untuk duduk tahunya ni, tak ada duduk tak boleh. Tapi orang nak pergi jalan boleh ni tu kena pakai pasal lain. Tak pasal berat. Nah, dia pasal ingin baik kita. Satu buah kemat ni tu yang cabut tenaga bumi, tak ada cabut tenaga dia. Cabut tenaga bumi tu yang kata mengis pengakatu tu. Tu baik tu nak bangkak tu tak boleh. Ikut angin bawa pergi syung mana. Nak bangkak tak boleh. Dia nak bangkak tak boleh. Nah, sebab tu, pada hari tu sepakatu kita. Mungkin pada kita watakunun jibalu kal ain. Batuk bukit pula sepuluh bulu. Nah, alman manfush. Bulu yang terbaik. Sepuluh bulu. Bukit terbesar tengok ada capak ni. Dunia nak pergi dia, dia tak terbaik tu. Pergi. Bahawa dunia habis tenaga bukit dia hancur dia. Macam sepuluh bulu tu baik, batu-batu tu baik dia tak ada. Dan duduk tak ada. Pada hari tu dia orang panggil sahabat dia baca ayat ni, dia reti. Nah, sebab tu benda-benda lah ni nak biasa ni. Dia buat kajian mudah sebab dia benda ada rabuk ni. Tu hewan semua ada rabuk. Ada sistem dia. Sistematik yang hewan saat itu yang boleh orang kaji. Yang bila-bila 1, 2, 3 boleh hewan. Nak atur boleh. Yang dirabiak dia. Yang dia panggil ratu atau hewan. Dia tak ada waktu sih.
Sebab tu awak dengan orang pen. Bukan awak dengan kursi ikut ramut dah. Dengan tertib. Nah, satu kara tu awak. Sebab tu, nah, bila dia tengok situ pak, itu ya apa dia? Oh no, kita nak jadi sepong katu. Nah, buka jadi sepong bulu. Nak ayat tak kuasa tu awak pada tu. Pahli kita ni Tuhan awak lah mana boleh lakon. Sebab tak boleh duduk debek lah kita. Sebab Tuhan awak lah mana boleh. Ikut Tuhan awak kita. Tuhan awak bila apa-apa boleh kita. Tak pelik apa bagi Tuhan. Itu ya. Teriak minta kuasa Tuhan. Aku nak buat masalah. Buat masalah apa Allah. Nanti Tuhan awak anak kita sijak kita. Takut. Pengaga takut debek lah sampai dulu. Tak lewat jawab mulut dia tu nak apa dia. Dia kata itu tak boleh. Nah, dia pilih dia ni. Tak pilih dia ni mau curi lembu kita. Takut nak hana leh dengan dia. Tak berani nak jawab mulut dengan dia. Takut ngebuat dia tapa dia tu manusia. Panggil Tuhan ni, Tuhan royak kita balas ni Tuhan ni mung sikit lagi Tuhan nak di katu tu boleh. Bukit Tuhan nak di debu, biar dia orang panggil bulu tu boleh. Pak kita ni perih batu nak buat jawab mulut dengan Tuhan, deraka Tuhan, buat bekan dengan Tuhan, wah nolak dengan Tuhan, kita suruh kita tak buat, Tuhan lari kita kacau buat. Memang juga. Memang takut Tuhan turun bala ke atas kita. Dia takut situ dia panggil teriak tu. Wakadzalika. Nah, bila dia baca fa antartukum naran talassa. Fa antartukum, maka aku peringatkan kepada kamu akan neraka yang marak menjulang. Peringatkan kepada neraka tu. Neraka habis yang duduk sengah api dia tu, yang lalu. Itu talassa. Dia dengar ni kata ayat waqifuhum innahum mas'ulun. Masa dia panggil malaikat dia heret nak masuk neraka tu, dia kata memberti waqifuhum, memberti mereka itu situ. Dia berhenti di situ innahum mas'ulun. Semua mereka itu akan disoal, akan ditanya. Saya nak tanya situ. Tanya kata mu buat sungguh tak dalah ni kok mana boleh aku kaca suruh mu tak buat. Kau lari mu kaca buat. Akak mengaku lah kau masa tu nak masuk neraka tu. Aduh, mau baca ayat tu, buat dia pakai takut memang takut jatuh tak kena dapat dia. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqa muqarranina da'u hunalika thubura. Saya kata dan apabila dicapok mereka itu makanan dayyiqa, tempat yang sempit. Tuhan lepas tu tempat sempit. Muqarranina, sempit kena ikat lah dah. Sepangan long besi. Lepas tu kena long tu ikat lah dah. Lagi tak boleh pula katuk dengan long pula bakar keadaan belah tu. Da'au, jerit mereka itu. Jerit lah. Hunalika thubura. Mereka di sana itu minta sejenis kebiasaan. Anak subura. Oh, kalau tu hancur sini, hancur sini. Minta hancur, Pak. Dalam mana tak hancur? Hancur, Pak. Jadi kelek. Jadi tak sudah. Minta yang mati atau minta nak mati, minta yang ditamung mula tak sewa di manusia. Ada pakai minta. Sebab apa ni dia tak kena azab dulu. Bila baca ayat sini itu ya. Waktu Fudail bin Iyad dan anak-anak dia saat itu Ali wa ghairuhum min ulama salaf ni, pokok zuhad, pokok zuhud ni. Zuhaduhum ni, mereka teriak ketika baca Quran. Saya ingat Tino, agak Tino pun ada teriak juga seperti Aisyah ada sebut dalam hadis dia. Tapi teriak dia tidak sampai pada martabat jerit. Mungkin tiap persensiah surah di mana jerit buah. Okeylah tidak. Anak kita teriak ni. Kadang ngisak tu tak apa.
Nah, kalau teriak, nah, sampai pada jeri, bawa saat itu, ini bukan lah. Ini ada pada Sofi ya, jeri tu. Pak Sofi, Pak ahli tarekah Sofi. Dia baca Quran kapal dia baca, dia teriak macam jeri, bawa. Nah, sudah kapung dengan saya beramal Sofi ni. Ya, ini bukan sunnah, ini menabi dia, menabi kau. Nah, sebab tu, nah, teriak yang afdal sekali mengikut Syekhul Islam Gaya saat itu. Nah, teriak sekadar dengar dia. Nah, mari hati gelegak lah, hati kadang dia gelegak. Kalau tak tu boleh suara dia molek benar dia. Tapi tak boleh sikit-sikit tu tak ada apa. Nah, teriak henaknya mari mengalir air mata hati hendak. Teriak adalah hati. Dia adalah hati mengalir air mata. Nah, kadang-kadang kocok. Nah, tubuh dia saat itu dengan sebab tak sewa teriak. Ini yang paling afdal. Kami ikut tatbik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajar kepada kita. Nah, itu banyak di antaranya. Nah, masalah yang panggil menangis ni. Nah, bila ditanya Masyayikh macam Syekh Abdul Aziz bin Baz itu. Nah, tentang panggil akak sawa teriak ni, dia nasihat katanya, tidak sedia kita akak sawa teriak, karena ni menyebabkan menyakiti pada manusia dan waswis, dan juga orang panggil satu waswis, orang panggil taswis, ganggu. Nah, datang orang semaya dan datang orang baca, orang baca Quran semaya dengan teriak susah dia ganggu dia. Sebab tu bagi dia tidak segia lah lain bagi. Nah, hak molek sekalinya dia pasti mengalir air mata. Dan supaya dengan orang panggil teriak hak Nabi ni, supaya air gelegak, bunyi baca Quran tu mesti gelegak pada dia. Bukan teriak tetap. Nah, ni kanak dia oleh syarah. Dan teriak ni kalau tak tubik suara ni molek sekali. Nah, tubik suara ni molek sekali. Nah, untuk tubik air mata saja tu molek sekali. Semacam Abu Bakar. Nah, Abu Bakar saat itu, nah, bila orang panggil dengar dia baca ni, nah, suara sepon teriak dah lah. Kemudian dia mengalir air mata, tak ada bunyi susah tetap. Nah, teriak dia mengalir air mata. Ini maknanya, nah, dalam Islam ni dia ada cara dia. Dan nak teriak pun teriak belah sungguh. Nah, bukan teriak orang panggil nawi orang kata teriak tu tak lah. Nah, penghadis ilam taku kata bakau ni, hadis ni bukan hadis sahih. Bila orang panggil kita tak wasa nak teriak, buat teriak. Ini bukan orang panggil hadis sahih ni. Nah, tapi orang panggil dalam hati ni, kita mengadu pada Allah, kita menangis dengan Allah, ini tak ada masalah. Nah, tapi hak atasnya nangis bawa tengok tadi. Itu ni daripada panggil riak. Bila riak ni dalam Islam ni kira tak boleh lah, termasuk dalam teriak munafik. Kalau kita niat belah tu, tapi kalau orang teriak tak boleh nak tahan, tak boleh nak gapo, tak ada arah nak rana tu, atau teriak pada hati ikhlas semua tak apa. Nah, ini satu cara dalam kita nak menangis dalam baca Quran. Nah, setengah daripada adab baca Quran pula ni, nak baca lah mana tilawah bainal jahri wal israr. Nah, di antara panggil baca degah dengan baca pokok, baca jahat dengan baca sir ni, nah, setara mana dalam pandangan Islam. Nah, bagi kita sana itu, nah, tahu mana warid mari dalam hadis. Nah, sumpama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, ma adzina Allahu li syai'in ma adzina li nabiyyin husnus saut yataghanna bil Qur'an yajharu bihi.
Nah, apa yang diizin oleh Allah bagi suatu, apa telah diizin bagi Nabi ni, kena molek sorok tu hai izin supaya Nabi baca Quran ni. Wis sedap sorok tu. Ya takana ni mana baca betul dengan tajwid. Nah, wisuk. Nah, sorok dia tu kena molek dengan makhraj huruf, sifat huruf, kemudian tebal nipis, dengung, panjang pandang. Atau kena atau panggil taranna. Dan membaca sesedak-sedak sawab kita, sesedak mana dah sawab kita. Nah, baca Quran dan baca degah dengannya, dengan Quran. Itu Allah izin beri pada Nabi. Dalam jihad ukhra ada satu ketika yang lain pula, warid juga kata Nabi SAW. Nabi kata al-jahiru bil Quran al-jahiri bis sadaqah. Orang yang baca Quran degah ni supaya zahir baca Quran ni macam degah, supaya zahir dengan sedekah. Ya, kadang-kadang kita zahir dengan sedekah ni pun dia baik. Nak tasjid we orang turut sedekah. Misalnya kita ni memang tak ada biar nak sedekah. Kita mula dulu, saya beri sedekah pak, orang lain dia turut belakang. Itu panggil menzahirkan dengan sedekah. Tak apa boleh, ada sekarang. Kalau ketua tak ada waktu baik misalnya, orang lain tak waktu baik. Nanti tengok, tua tengok tu baik yang mana. Tua tu baik, orang nak turut dulu tu baik. Kita sedekah zahir ni tujuan nak beri orang ikut, bukan tujuan nak orang tengok. Kata kita ni suka sedekah dan kita ni sedekah banyak orang kan, bukan nak tu. Kita sedekah ni niat nawaitu kita ikhlaskan Allah SWT, kuatkan Allah. Tapi nak contoh pada orang, ni tak apa. Nabi kata serupa dengan orang baca Quran itulah. Yang serupa dengan orang baca Quran yang degah. Bila orang baca Quran degah ni, buat orang wasa nak baca Quran hati. Dengan itu baca Quran, wasa nak baca Quran hati. Lepas tu orang boleh faedah dengan sebab dia baca Quran. Dengan baca Quran ni ayat ni, baca pesin ni ayat ni, dia boleh tiru, boleh turut. Itu maksudnya orang panggil al-jahiru bil Quran kal-jahiri bis sadaqah. Pengasedekah. Itu hadis Nabi. Nabi kata wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang yang baca pesin, baca sirri, baca kokoh. Supaya siri sedekah. Siri sedekah ni maknanya orang tak sesenyap, sedekah sesenyap orang tak payah tahu. Ini baca kelas sesenyap sore dia orang tak payah tahu. Dia dengan Allah lah baca Quran. Baca supaya dia dengan Tuhan dengan mereka baca Quran. Orang tak lihat. Supaya sedekah orang lain tak tahu. Yang tak dalam Islam ni kena ada dua-dua ni. Apa yang baca degah, apa kena ada. Yang baca kokoh, apa kena ada. Bukan cara gasak semua, bukan cara kohor semua. Sedekah lah tu juga. Bukan orang panggil nak susuk semua. Dan bukan orang panggil nak zahir semua. Ada orang kita sedekah pasal zahir orang tahu. Tak apa yang dicontoh pada orang. Ada sedekah pasal tak tahu. Anak isteri tak tahu, kita seorang tahu. Apa-apa. Tahu saya kita gui sedekah. Orang tak payah tahu. Kita dengan Allah. Atau sedekah saya kane, saya kira tak tahu. Itu maknanya amalan Nabi ni buat belaka. Orang tahu pada, orang tak tahu pada. Sahabat belah tu juga. Kalau misalnya Abu Bakar ni sedekah pasal orang tak tahu belaka. Kerana nak pergi tabuk ni, orang tak tahu dah Abu Bakar sedekah habis harta dia. Nabi kata dia nak sedekah harta, lalu pergi tabuk. Abu Bakar kata harta aku diizinkan ambil semua kalau nak ambil. Kau ada mana ambil yang mana? Kan maksud tu yang habis semua tak tinggal sekah buat tu tak. Tapi diizin ambil keperluan dia banyak mana harta dia ambil gila, tak ada sakat. Tu Abu Bakar, Abu Bakar tahu belakang. Tu mana jahri, dekat pasing Zuhair tahu belakang. Tercatat dalam hadis. Mari Umar kata separuh harta dia ambil gila, nak banyak mana. Dia mau perlunya anak ambil gila, tapi dia izin separuh harta dia, setengah harta dia.
Utsman bin Affan kata sepertiga Sayyidina Sosam harta dia ambil gila, nak bunuh lah pergi Tabuk, nak bunuh banyak mana ambil gila. Tapi dia izin separuh 1/3 harta dia. Jadi ayat katanya semua sedekah macam ini ditahu oleh orang ramai. Nah, tu orang panggil depan Nabi. Nah, dan Nabi puji pula dah tentang Abu Bakar ni. Imam Bakarnya kuat, Imam Umar, Imam Utsman. Ayat katanya kerja tu digalak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerja kasi orang tahu sedekah. Bukan seri saja, patut kau pasal seri ni banyak lah. Kalau tak bayar, kita tak tahu sebab tak ada air bayar. Kalau Nabi sedekah banyak mana, Bakar sedekah banyak mana, Umar sedekah banyak mana, Utsman sedekah banyak mana, sahabat-sahabat yang sedekah banyak mana, tidak tercatat sampai sekali lagi. Hanya dia dengan Allah. Nah, tu kita tak tahu, tak banyak mana. Nah, ayatnya ada sedekah dia ada zahir dan ada sir. Baca Quran pula tu juga. Ni tak selalu ngaya ni baca Quran. Tak boleh juga. Nah, kenapa ada baca Quran bagi dengar hati. Nah, ya ni baca tak payah baca Quran, sore tak baca. Tak boleh juga lah tu. Kalau tak ada sahabat kita baca, sore kita. Ada pegangan kita baca juga. Jadi ayat tu kudu dua sana itu mesti ada yang sedekah nanti ayat. Maka bagaimana kita hitung? Nah, kalau begitu bainal madhil jahri al-warid fil hadis sahihain. Nah, jadi kepujian baiknya baca derah Quran sana itu datang lagi ada sahihain. Dan warid mari orang panggil madah. Baiknya dipujinya kita baca dengan israr, baca dengan sirri sana itu mari tak dengar ni warid mari dalam hadis At-Tirmidzi dan Abu Daud dan Nasa'i. Semua sana itu hadis sahih, boleh kita pakai belakang. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dia hitung di antara dua perkara ni. Dia kata al-ikhfa, baca dengan sembunyi pun afdal. Haitsu khafa riya. Kalau dia takut atau kalau aku baca ni nampak atau nak jadi sum'ah ni orang dengar dia takabur dia jadi riya, orang tengok, orang dengar ni. Kata aku sedap baca ni, baca kau sedap aku baca ni. Orang pakai mengingat, tak boleh. Ni kena baca kau lah. Ataupun baca we orang itu semaya ganggu. Nggak baca derah yang sampai semaya paling, tak boleh. Nampak semaya sunat, saya baca derah lah. Kau tadi. Dakhilina ilal masjid. Yusalluna tahiyatul masjid. Atau sunnah ratibah. Warajulun yaqra'ul Quran. Misalnya orang itu semaya tahiyyatul masjid ke, orang semaya sunat rawatib ke, kita dah baca Quran. Ini kita baca kau lah, jangan baca derah. Orang tak ya kita kata Allah kau sikit, kita baca paling. Nama tak ya, sebab dia tak semaya. Kita kena ramuk sendiri, kena bahas sendiri. Wa idza jahara, bila dia baca doa, hadza yaqra'u labas 'ala musallin bi jahdihi, dengan sebab orang panggil semampu orang semaya bila sebab dengan sebab derah baca dia tu, fayakun isra' afdal. Ketika tu kita baca qahwa ni afdal, lebih baik. Idan kalau begitu haitsu khafa riya yusirru, kalau kita takut riya kita baca qahwa. Atau ta'adza ghairuhu bi jahrihi, wa yusarru. Kalau kita panggil takut orang ganggu dengan baca kita, maka kita baca qahwa. Dan juga al-jahru afdal fi ghairi dhalik. Pada tu kita baca derah ni afdal, lebih baik. Li'anna al-amala fihi aksar, karena amalan kita baca derah lebih banyak pada tu. Pertama, fa fihi raf'u lis-sauti, boleh kita angkat suara. Boleh kita angkat suara saat itu. Nampak kata bersungguh dalam kita baca kita. Bersungguh dalam baca kita angkat suara baca. Atau we mari baca derah saat itu, we gerak hati kita. Gerak hati kita dak galak ke apa, gerak dengan sebab baca derah. Lepas tu boleh dengar kata. Boleh dengar. Boleh istifadah. Boleh tarkiz lebih banyak daripada kita baca kau. Kena kita baca. Bila kita angkat suara saat itu, idza rafa'a sautahu yakunu asma'ul qalbi 'ala al-qira'ah.
Dan dia akak suara dia ni, hati dia bertumpu pada bacaan dia, tak pergi pada yang lain. Wah, ada syaitan nak jauh setan. Setan pakat lagi, dia baca Quran lah, setan lagi. Baca Quran, setan lagi. Dia saya dengar Quran. Wa yatradun naum. Dan orang panggil hilang ngantuk, hilang jenuh. Wa yazidu fil nasyat. Kita ni tambah nasyat. Nah, tambah aktif. Di kita saat ini tambah nasyat. Dengan sebab kita baca Quran itu dengar. Nah, adapun apabila sampai pada darjah iz'aj wa tashwish, apa pada darjah hal panggil we diganggu orang ni, we disibuk orang ni, rukun orang lain saat itu, kita kena beramal dengan hadis Nabi yang tabiqu alaihi ma ja'a fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna kullakum manajin li rabbi fala yu'dhina ba'dakum ba'da wa la yarfa'u ba'dukum ala ba'din bil qira'ah. Nah, ayat katanya kita kena beramal dengan hadis Nabi. Nabi kata ala, adakah tidak, inna kullakum manajin li rabbi, tiap orang daripada kali-kali kamu saya itu menajak Tuhan belaka. Semua pakat menajak Tuhan belaka, mengadap Tuhan belaka. Fala yu'dhina ba'dukum ba'da, janganlah menyakiti oleh setengah akan setengah. Jangan kamu menyakiti orang, ganggu orang. Wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ah, jangan kamu akak suara setengah ke setengah. Akak baca, bila akak suara ni suara pakai paling ya akak baca, pakai menajak Tuhan belaka akak baca. Sudah akak suara lah. Waqad yajharul insan fatratan thumma yata'ammu fa yukhafid sawtahu thumma yajhar marratan ukhra idza situ. Bahada la haraj fi. Bila orang ni baca itulah, ni masa tak Allah baca kau, serakah baca itulah, masa tak Allah baca kau, balahin tak apa baca ki, saja ganggu orang lah. Seperti mana apabila panggil kita baca Quran masa apa, hubung di siapa sejak 2 je kita baca ni, kita baca juga tak agak baca kau kak suara apa tak agak benar suara. Kamu ni kita akak pula ni tak akak pula. Seperti Abu Bakar ni, maka Abu Bakar yusirru wa Umar yajhar. Ada Abu Bakar baca kau, Umar baca juga ada. Fasu'ila Umar, orang tanya Umar, apa baca juga? Bakar baca kau, Umar cakap juga. Orang tanya Umar. Faqala, Umar jawab kata, atarus syaitan. Maknanya nak atarus syaitan, aku nak syaitan itu lagi hamak setan. Hamak setan. Jadi hamak setan, waktu itu syaitan pun hamak setan. Wa aukisul musnan naksan, mana aku nawi orang panggil gerak diriku tak sering ngatuk. Gerak semua. Atau mana aku baca regah ni, soalnya sebab aku nak hamak setan. Cakap air regah hamak setan. Yang keduanya, aku nak hilang ngatuk. Benar-benar aku nak hilang ngatuk. Dia gerak semua aku. Fa amara Abu Bakar ayarfa syai'an ma wa amara Umar ayukhaf. Yukhfid syai'an ma. Lepas tu Abu Bakar pun suruh akak sawa setengah. Baca akak sawa, baca cederah. Satu ketika Umar kata, baca kohar tadi. Itu maknanya semua saya tu boleh kohar dah tengok keadaan. Fa idza khasya riya, asiru wala syak. Bila kita takut riak orang ni, nawasa tak tidak hati ni, orang dengar aku baca kata aku baca sedap ni, kohar. Kohar. Wa idza kana bila kita yu'allim au yuridu ayyaqtadi bihi al-akharun, kalau kita nak supaya panggil nak mengajar orang, nak ajar pada orang, ataupun kalau orang lain turut kita, turut kita masalah. Ini kita kena dengar lah. Wala syakka annahu idza jahara bada an-nas lil amal, supaya kita nak orang beramal dengan ayat Quran kita baca dan dengan cara kita baca.
itu tak apa. Mukudrati ilal qiraah, oleh kuasa pada baca ayat itu, in hadal maqsad asy-syar'i minhu yu'ajir alaih. Syarat untuk dia apa ni? Dikosak kita. Dan nak pahala juga kosak kita. Kalau kita kosak kerana Allah SWT, kerana ajar kan, kita dapat pahala. Kalau kosak apa ni, nak riak, nak kata kita ni baca sedap, apa semua sana itu, saya tak boleh pahala pada kita. Satu lagi daripada cara baca Quran sana itu, ada adat baca Quran ni. Dapat kita tengok mushaf ataupun kita baca dengan tak tengok. Hak mana lebih malai dua tu. Sebab ayat-ayat lazim kita ingat ada tu. Ataupun orang hafal Quran ni, dia baca dengan hafal dia ke ataupun dengan tengok surah lebih malai. Hak surah kita ingat misalnya. Surah Tabah kita ingat. Kita baca atau tengok surat ke, atau kita baca tengok surat, tengok Quran lebih afdal. Ni surah Fatihah ke kan. Ni tak banyak katanya hak mana lebih afdal. Di sini kata cara baca Quran sana itu, Nabi kita memuji bila baik orang yang baca dalam mushaf ni, seperti mana Nabi ini dan ayat dalam hadis sahih. Man sarrahu ay yuhibballah wa rasuluhu falyaqra bil mushaf. Mereka wasa segenap, mereka yang segenap bahawa kasih akan Allah dan Rasul. Kasih dan Allah dan Rasul, falyaqra bil mushaf, maka baca bil mushaf. Tanda kata kasih pada Allah dan Rasul, dia baca dengan mushaf. Baca dengan mushaf. Ini satu hadis yang sahih. Ini menunjuk atas fadl qiraah bil mushaf, kelebihan baca Quran dengan kita baca dalam mushaf. Wa qala ba'dhum fi tarjih hal qiraah min al-mushaf afdal aw ala zahri qalb. Kita baca Quran dengan mushaf dan ataupun baca dengan ingat kita, hati. Ini ada